3/2 mn tolak n sama dengan 2n k. So apa dia nak? Dia nak n duduk sorang-sorang. Kan? Tapi kita ada n dekat sini, kita ada n dekat sini. So apa kita kena buat? Kita kena satukan dia. Maknanya yang ada n duduk sebelah satu bahagian, yang tak ada m duduk sebelah bahagian yang satu lagi. So yang ini kita bawa ke sini, m yang ini kita bawa ke sini dulu. So kita akan ada 3/2 mn tolak 2nk. Ada awak buat macam ni tak tadi? So m pergi sini akan jadi m. So sebab dia nak n tu sebagai tajuk, jadi kita bawa dia ke sini semua yang ada n. So apa kita buat? Ini adalah konsep pemfaktoran. Kita nak keluarkan n. So kalau sekarang kat sini saya ada dua sebutan. Betul kan? Saya ada dua sebutan. Jadi daripada setiap ni, boleh kata setiap satu sebutan ni kita akan keluarkan n. Maknanya kita faktorkan n, kita keluarkan dia, maknanya n ini akan terjadi. Imagine dia nak sedekah. So n dengan n ni nak disedekahkan. Bila kita keluarkan n, dekat rumah sini tinggal 3/2 m. Dekat rumah sini kita dah sedekahkan juga n. Maknanya n tu yang datang keluar ni tolak 2k. Faham tak maksud saya bila kita nak faktorkan ni? Okay. So saya ada m. Okay, so sekarang ni apa jadi dengan yang ini? Kita nak pergi ke sebelah sana lah pula. Sebab kita nak n seorang aja. N ni maknanya soalan ni nak minta n duduk seorang-seorang. Maknanya tak nak bergabung. Apa jadi? Sini darab, pergi sana jadi bahagi. So n sama dengan m per 3/2 m tolak 2k. Tapi dekat sini tak ada pula rupanya. Yang menghampiri pun yang ini. Tapi tak boleh ikut hampir, kita nak kena samakan. So apa yang kita boleh buat? Kita ada dekat bahagian pecahan ni. Pecahan ini kita kena hilangkan. Macam mana nak hilangkan pecahan? Pindah balik. Ya? Pindah balik, tak boleh pindah balik. Kita kena darabkan dia. Darabkan dia dengan, kejap. Darabkan dia, semua sekali kena darab. Kita kan kalau pecahan kan, bawah darab, atas pun kena darab. Saya akan pilih darab berapa? Berapa kita nak darab? Kita nak hilangkan 2, kita darab 2. Sebab kalau 3/2 darab 2 dapat berapa? Dapat berapa? 3/2 darab 2. Cuba tekan kalkulator. 3. Dapat 3. So hilang tak pecahan tu? Nak hilangkan hilangkan pecahan tu, bentuk jadi bentuk nombor bulat sahaja. So awak nampak pecahan, awak kena hilangkan pecahan tu dengan darab dia punya penyebut dekat bawah. So sebab kat sini 2, saya akan darab 2. Jadi semua sebutan akan darab dengan 2, bukan ini saja. Jadi maknanya apa maksud semua sebutan? M yang kat atas ni pun kena darab 2. 2M. Kan dengan, so yang ini 3/2 M dah darab dengan 2 tadi, kita dapat 3M. So negatif 2K darab 2 dapat negatif 4K. So ada tak yang sama? Adalah C. Bila disuruh selesaikan persamaan ni, kita nak cari P. Macam yang saya cakap tadi, bila macam ini kita nak kumpulkan P satu bahagian. Tapi dekat sini apa jadi? P tu ada atas, P tu ada dekat bawah. So dia belum dikira sebagai satu duduk di sebelah kiri sahaja. So apa kita kena? Kita kena pindah-pindah banyak-banyak kali. 3
3, 2 P tolak 1. 3 tolak P sama dengan 4. So pertamanya apa kita kena buat? Nampak je macam gini, kita kena buang dulu lapisan bawah. Maknanya kalau ada pecahan, buang yang kat bawah tu. Buang yang ini dulu. So macam mana nak buang yang ni? Pindah sana lah. Pindah sana jadi apa? Jadi 12 tolak 4P. Yes. Maknanya 3, 2P tolak 1 ni sama dengan, saya datang je dulu. Maknanya Aidit cakap 12 tolak 4P tu dah terus darab lah. Tapi saya bawa pindah dia dulu. Then, so kita ada yang macam ni. Apa kita buat? Darab lah. 6P. So kita ada 6P tolak 3 sama dengan 12 tolak P. So sebelah sini kita ada 12 dua tolak P. sebutan. 4. Okey. Yang sebelah sini kita ada 2 sebutan. Jadi kita nak pastikan P duduk di satu kawasan. Jadi sebelah sinilah yang senang, kita bawa P semua duduk sebelah sini, tak ada P bawa sebelah sana. Maknanya kotak sini stay, kotak ini kita pindah. Kotak ini stay, kotak yang ini kita pindah. Jadinya kita ada 6P. So kotak yang ini datang sini ni, tolak 4P akan jadi tambah 4P. Sama dengan sini 12 stay, kita tulis 12 dulu. Baru datang negatif 3 ni jadi tambah 3. So 6P tambah 4P 10P sama dengan 13 pula. 15. So P sama dengan 15/10. So kita kena permudahkan. Awak punya kerja senang je. Tekan je kalkulator tu, 15/10 dapat berapa? Keluar berapa? Sepatutnya keluar 3/2. Tekan kalkulator tu, dapat tak 3/2? Dapat. So jawapan dia adalah C. Index dia ada format dia macam ni. Kita review lah. Dia ada asas, dia ada index. Maknanya kalau katakan A kuasa N, maknanya A ni kita panggil asas, N ini kita panggil index. Nak samakan macam yang awak cakap tu, asas dia mesti sama. Katakan contohnya 2x sama dengan 2 kuasa 3. Jadi dekat sini barulah kita boleh cakap x sama dengan 3. Sebab asas dia sama. Tapi kalau asas dia tak sama, katakan 2x sama dengan 3 kuasa 2. Tak boleh sebab asas tak sama. Itu asas untuk indeks. So dekat sini tengok. Ni kena samakan asas dulu lah. Kena samakan asas. So kita samakan asas, jadikan semua asas yang paling kecil. Asas yang paling kecil sekarang kita ada 2. Yang besar, yang kecil tak boleh jadi besar, tapi yang besar kita boleh jadi 2. So saya ni teruslah. 4. 2 kuasa berapa dapat 4? 2 kuasa 2. So kita tukar jadi 2 kuasa 2. Negatif 4x. Itu maksud dia. Dan kita darab 512. 512 ni patah balik kepada kuasa 2 tadi. 2 kuasa berapa dapat 512? Ini kena tekan kalkulator lah. Kena tekan kalkulator. Punca kuasa. Try and error. Katakan. Maknanya awak cuba buat 2 kuasa 5 dulu. 2 kuasa. Dapat 32, jauh sangat tu kan? So, buatlah 2 kuasa 8. Cuba buat 2 kuasa 8, dapat berapa? Kan ni nak buat kuasa tu. Tanda yang ni, tanda dekat anak macam ni. Macam awak type 2 kuasa 8. Oh ni okey. 256. 256, belum sampai lagi 212 tu. So jadi kita tambah sikit lagi, 2 kuasa 9. 2 kuasa 9.
512. 512. So itulah dia punya jawapan dekat situ. Kita nak tukar kepada 512, kita nak tukar kepada 2/9. 2/9. 2/9. Wahidah ada ke tak ni? Senyap je. 2. So dalam kes ini okey, kita boleh samakan, tapi problemnya ini bukan 2, ini 1/2. So awak so nak kena ingat kuasa negatif. Kuasa negatif bermaksud contohnya saya bagi 1/2 ni lah, 2/2 ni. Maknanya kita boleh tulis sebagai 2/-2. Kita terbalikkan. Kalau kita naikkan yang ini naik atas, kuasa dia jadi negatif. Maknanya kalau dia adalah 5/-4, saya boleh tulis sebagai 1/5/4. Faham tak? Connection dekat situ. Okay? Faham So sekarang ni, yang ini saya nak jadikan kuasa dia negatif lah. Saya naik atas. Jadi saya ada kuasa 2 negatif 2 ni. Kurungan masih sama. Saya cuma ubah yang dalam je. Negatif 4x darab 2/9 tolak sama dengan 2 negatif x. So bila sudah sama, dah sama dah, kita boleh abaikan, kita salin dia punya indeks saja. So kita ada dalam kurungan X. Saya kira salah ke ni? Macam salah je. Kejap, macam salah je. Tu pecah Sebab nanti jawapan dia kosong ni. Oh sorry. Ya Allah, kenapalah. Salah. Bukannya bila saya pun dah kat sini bukan darab. Kat sini saya salah ajar. Tambah. Dia asas darab. Indeksnya ditambah. Okay. So maknanya sekarang 8x tambah x sama dengan negatif 9. So 9x sama dengan negatif 9. X sama dengan negatif 9/9 dapat negatif 1. Mana Wahidah? X/3 tolak 1. Bentuk ini sebenarnya kalau saya tukar jadi sama dengan, okey tak? Saya buat sama dengan. Sama dengan. Okey. So sekarang ni kita nak make sure, sebab kita nak cari X duduk di satu kawasan. So sekarang X ada kiri, ada kanan. So kita nak bawa semua datang sebelah kiri. Ingat, sebelah sini kita ada 2 sebutan. Jadi sebutan ni stay, yang ini kita bawa ke sini. So X ni datang ke sini kan. Jadi X/3 apa jadi? Tolak X sama dengan 1. Tapi sekarang ni penyebut tak sama. Yang ini X/1. So samakan. Darab 3, darab 3. Jadi X/3 tolak 3x/3 sama dengan 1. X tolak 3x negatif 2x. Perkan dengan 3. Sebutan dengan sebutan no problem. Kita terus boleh samakan. Kalau dia ada ungkapan dekat atas, so make sure awak hati-hati kat situ. Sama dengan 1. Dengan negatif 1 teacher, saya tak tahu nak pindah yang mana. Always awak just tengok kalau awak boleh buat kotak untuk sebutan, maknanya awak boleh start pindah. Kalau awak tak boleh create kotak yang macam gini ni, maknanya awak jangan pindah dulu. Ada something yang awak nak kena settlekan. Sama ada kurungan ke. Kotak ni boleh buat bila tak ada kurungan saja. Bila dia ada tambah dengan tolak saja. Okay. Tapi dekat sini bahaya sikit ni. Sebab dia sebenarnya simbol ni kan. Sepatutnya simbol ni lah sebenarnya kita pakai. Okay. So sekarang kita pindah apa?
always pindahkan yang bawah dulu. Bila sebelah sini ada satu satu pecahan saja, maknanya kita pindah sikit-sikit. So maknanya kita akan tinggal negatif 2x satu darab 3. Jadi 3 lah. Faham yang ni? Okay, so sekarang negatif 2 pula nak pindah. Okay, special case sikit. Bila yang berlaku adalah darab atau bahagi, pemindahan tu, pemecahan dia tu, 2 tu, negatif 2 dengan x ni darab. So dia adalah nombor negatif. Nombor negatif yang berpindah disebabkan oleh darab dan bahagi, dia akan terbalikkan simbol ni. Dia akan jadi yang ini. 3 per negatif 2. So jawapan dia kita ada C. So ini saja yang nak kena ni. Yang lain-lain semua tak ada problem. Pindahlah macam mana pun, yang ini tetap kekal. Tapi dia akan bertukar jadi terbalik bila nombor yang berpindah tu negatif dan dia menggunakan operasi darab dan bahagi. So ini darab kan jadi bahagi. So dia akan menukarkan bentuk dia. Arah dia ditukar. Itu saja yang nak kena betul-betul keep in mind. Umur Adit ialah 2x tambah 1 dan umur Padali ialah 3 tahun lebih tua daripada Adit. So umur Hajar separuh daripada umur Padali. So kita ada, saya katakan A tu Adit. So ini saya bincang terus sebab first bila keluar macam ini awak nak kena keluarkan keluarkan persamaan dia dulu. Persamaan dia dulu keluarkan satu-satu dulu. Untuk Adit, untuk Padali, untuk Hajar. Adik dia kata 2x tambah 1 lah. Okay. Umur Padali 3 tahun lebih tua daripada umur Adik. Apa maksud 3 tahun lebih tua? Darab 3. Umur Adik berapa? 2x tambah 1. 3 tahun lebih tua darab 3. Umur. 3 tahun lebih tua. Apa maksud 3 tahun lebih tua? Kita buat apa? Bahagi. Okey, Adik. Adik pula saya panggil. Kalau awak sekarang umur berapa? Tambah. Tambah. Awak umur 17 ke 18? 17. 17. Dah masuk 17 belum? Belum. Dah. Okey, awak umur 17 tahun. Lepas tu awak ada seorang kawan yang umurnya lebih tua 3 tahun daripada awak. Awak darab ke awak tambah? Tambah. Tambahlah, janganlah darab. Darab tu berkali-kali ganda tu. Okey? 3 tahun lebih tua. Maknanya kita tambah umur Adik yang ini. So kita tambah dengan 3. Jadinya Padali tu nomornya 2x tambah 4. Ini Padali. Hajar? Ya, separuh. Separuh umur Padali. Maknanya umur Padali 2x tambah 4. Separuh kita buat apa? Bahagi 2. So maknanya 2x bahagi 2, 4 bahagi 2. Kita boleh dapat X tambah 2. X tambah 2. So ini Adik, yang ini Padali, ini Hajar. Kalau umur ni kiraan umur yang macam ini, soalan yang berkaitan dengan umur, kalau nak keluar dekat SPM memang yang sangat glamour. Antara soalan yang sangat glamour. Okay. So kita dah ada satu-satu dah. Dia tanya ketaksamaan manakah yang betul. So kita tengok analisakan yang A ni. X tambah 2. Ini merujuk kepada Hajar. Kan? 2x tambah 4 Padali. So dia kata umur Hajar lebih, maknanya Hajar tu lebih tua daripada Padali. Betul ke? Salah. Sebab sepatutnya Hajar adalah muda. Dia kata separuh kan? Salah lah. So sekarang yang ini X, ini pun Hajar. 2x tambah 1 Adit. Adit lah. Adit. Jadi kita tahu ke Hajar dengan Adit nomornya berapa? Tak tahu. Jadi sekarang ni betul ke Hajar ni lebih tua daripada Adit berdasarkan apa yang dia cakap? Tak kan? Sebab Adit ni dengan Padali beza 3 tahun je. Hajar dengan Padali sampai separuh. Mungkin tak, tapi kita just ambil KIV dulu.
Okay, yang ini. Siapa ni? Ini Adit. Yang ini Padali. Betul ke Adit lebih tua daripada Padali? Alah. Adit. Salah. Padali lah. Salah. So sekarang Padali dengan Hajar. Betul ke? Padali lebih tua daripada Hajar. Confirm lah yang ini betul ni. Teacher, yang Hajar tu, macam mana dapat X tambah 2? Sebab 2x tambah 4 ni kalau saya pecahkan daripada pecahan yang satu, saya boleh pecahkan macam ini kan. 2x per 2 tambah 4 per 2. Betul tak? Sebab cara penulisan yang berbeza. Kalau dah bawah sama, saya boleh pecahkan kepada 2 macam ini. Maknanya saya potong lah. Yang ini pun 4 bahagi 2 dapat 2. That's why dapat jawapan x tambah 2. Okay. Macam mana M tu nak bertukar jadi M kuasa 2 tolak M. Clue dia sebenarnya dah ada dekat sini. Awak nampak M tolak 1 tu. Cuba awak, kalau awak tak sure, awak tengok M. Kalau awak darabkan dengan M tolak 1. Awak dapat apa Wahidah? Dapat tak? M kuasa 2. M dengan negatif 1 tolak M. Dapat kan? Maknanya 2 tolak M kuasa 2 tolak M tolak 3M ni kita akan darabkan dengan M tolak 1. So bila bawah darab, atas pun kena darab. Okay. So bawah ni kita dah ada 2 tolak M kuasa 2 tolak M. Saya asingkan dulu saya tak gabungkan lagi. Tapi yang ni saya terus darab. 3M tolak 3. So dekat bawah ini M kuasa 2 tolak M. So sekarang kalau saya nak gabungkan, saya akan buat panjang M kuasa 2 tolak M. So 2 saya tulis dulu tolak. So nak tulis yang kat belakang saya tengok dia rupa sebutan ke rupa ungkapan. Kalau nampak ungkapan aja saya kena letak kurungan. 3M tolak 3. So baru kita boleh nak selesaikan. 2 tolak 3M tambah 3. Kat sini orang suka buat careless mistake. Dia akan buat tolak juga. Faham dia ditambah kat situ. So sekarang 2 tambah 3. 2 tambah 3? 5. Tolak 3M. Perkan dengan M kuasa 2 tolak M. Ini jawapan akhir. Tapi nampak tak? Format dia tak ada pun dalam jawapan kita. So kita patah balik kepada sini. Tengok yang atas ni dah ada yang menyerupai. Kat bawah ni betul ke? Maknanya kita balik kepada asas yang ini ni tadi. Kita faktorkan M. M tolak 1. So dapatlah jawapannya D. Saling tak? Ya saya. Ya. Hello. Ya. Okey, kenapa A tu tak boleh terima jawapan? A tu sebenarnya terdapat dalam langkah yang langkah-langkah yang ada dalam cerita sama. Tapi kenapa dia tak boleh diterima sebagai jawapan? Sebab dia tak habis. Sebab dia bukan dalam bentuk termudah. Sebab dia nak jawab soalan dia kata bentuk termudah. Yang ini masih boleh dipermudahkan. Maknanya 2 masih boleh tambah dengan 3. So yang ini dia tak tambah. Maknanya dia bukan termudah. Macam mana kita nak faktorkan? Kalau ikutkan jalan panjangnya, saya faktorkan ni sebenarnya macam gini. Kita gunakan tangga Saya tunjuk tangga. Apa maksud nak faktorkan? So kita ada 2 sebutan.
So kita nak bahagikan dia. Bahagikan dengan apa? Apa yang ada dekat dua-dua sebutan ni kita ada Y. Kan? Maknanya ini nak dibahagikan. So maknanya dibagi. Dia bagi sedekah. Okay, 2. Y ada 2. So dia dah bagi 1. So dekat rumah bahagian sebutan sini dia akan tinggal Y, 2Y. Sebab 1Y dah duduk kat luar. Y yang duduk kat luar ni juga datang daripada sebutan yang ini. So XY tambah ni tambahlah. XY tinggal X sahaja. Faham kat situ? So Y dah ada. Jadi apa yang ni boleh lagi tak kita faktorkan? Dah tak boleh dah. Jadi apa yang tinggal ini sebutan duduk dalam kurungan. Yang ini sebutan duduk luar kurungan. Jadi kita boleh tulis sebagai Y tu duduk dekat luar 2Y tambah X darab. So kita ada X tambah 2Y. So untuk tambah 2Y tambah X dengan X tambah 2Y sama tak? Lain. Kalau saya kata 5 tambah 2, 2 tambah 5 sama ke tak? Sama. Jadi X tambah 2Y, 2Y tambah X? Sama. Jadi bila sama, sebab yang ini darab kan? So ini sebenarnya per 1. Apa-apa yang atas kita boleh potong dengan yang bawah. So yang ini duduk atas, yang ini duduk bawah kita boleh potong. So kita darab dulu. X darab Y, kita akan dapat X, Y. Y kuasa 3 darab 1, kita dapat Y kuasa 3. Saya kata tadi atas dan bawah masih boleh dipotong. Sebab atas ini sebutan, bawah ni pun sebutan. Bila dia kategori sama, kita boleh potong. Macam ini. Ini ungkapan. Ini pun ungkapan. Sebab tu kita boleh potong. Sebab dia kategori yang sama. Kalau satu ungkapan, satu sebutan, kita tak boleh potong. Jadi sebutan dengan sebutan boleh potong. Jadi 1Y kat atas boleh potong. Y kat bawah ada 3, tinggal 2. Jadi kita ada X per Y kuasa 2. So kita ada jawapannya B. W tolak 3 sama dengan V tolak 2 per W. Betul. So maknanya dia nak tinggalkan W sebagai seorang-seorang. Maknanya W duduk seorang-seorang, yang lain semua duduk sebelah sini kan. Okay, so first apa kita kena buat? Kita kena samakan kedudukan W tu. So dekat sini satu ungkapan je, no problem sebenarnya. So kita boleh abaikan aja yang kurungan ini sebab dia satu ungkapan, tak ada bergabung dengan lain-lain sebutan atau ungkapan. Jadi kita terus boleh perhatikan ini satu sebutan, ini satu sebutan. Yang ni pun sama. Kita ada dua sebutan juga. So make sure W semua datang sebelah kiri. So kotak yang ini sama, yang ini datang akan jadi tambah 2 W. Sama dengan V tambah 3. Okay, clear kat situ? Okay. So sekarang ni nampak tak persamaan dengan kat sini? Pattern dia yang kita boleh buat macam ini ni. Apa yang saya boleh keluarkan? Saya boleh keluarkan punca kuasa W. So apa yang tinggal kat sini? Kita keluarkan semua dah daripada sebutan yang ni. Punca kuasa W maknanya sini akan tinggal 1. Sini tambah turun. Sorry, tertinggal ni. So kita keluarkan punca kuasa W, sini tinggal 2. So maknanya 1 tambah 2, boleh je lah. Kita akan ada 3. Kalau awak tak nampak kat situ tadi. 3 W. V tambah 3. Apa kita boleh buat? Kita nak W je, tapi kita tak boleh nak keluarkan ni. Keluarkan 3 dulu. 3 pindah, tinggal V tambah 3 per 3. Kat sini kalau saya terus teka ni je. Tapi tak boleh lagi.
Sebab tak habis lagi. Macam mana nak pindahkan punca kuasa 2 pula ni? Kalau tadi tambah, kalau kita pindah jadi tolak. Kalau darab, pindah jadi bahagi. So, punca kuasa 2, kuasa. Betul lah, maknanya W kuasa dia jadi. Sama dengan kuasa tu bukan duduk gini je. Maknanya semua, bila semua nak kuasa, kita letaklah kurungan. Kuasa 2. Ini lah jawapan dia, maknanya D lah jawapan dia. 2T tolak 2/2 tambah 1 sama dengan 3T/4. Dia suruh hitung nilai P. Apa perkara pertama awak buat? Indahkan T. Gabungkan semua T di kawasan satu kawasan. So maknanya 2T ataupun saya terus buatlah yang ini. 2T tolak 4. Okay. Per 2. Saya tolakkan dengan 3T/4. 1 ni saya terus bawa ke sini. Awak buat macam ni ke? Awak buat yang macam mana? Tapi awak sebab saya terus skip, maybe awak yang ini dah jadi line ketiga ataupun line keempat. Ada tak rupa ni dalam jalan kerja awak? Ada. Awak pindah yang mana dulu? Saya pindah 2 ke 1. 2 ke 1? Mana 2 ke 1? 2 yang 2T tolak 2/2 tu, 2 tu saya naikkan sebelah 1. Tak boleh, nak naik sebelah 1 kena duduk lain kawasan. Sekarang yang ini L kiri kanan kan. So kalau kita nak pergi ke sana tu, dia mesti duduk lain kawasan. Bila duduk sama-sama kawasan, yang lebih-lebih je kita boleh buat apa? Samakan penyebut je. Yang ini jadi 2/2. Tapi tak guna kita buat jadi 2/2. Kalau disamakan, yang lebih kita boleh buat pun samakan penyebut. Lain-lain kawasan baru kita boleh darab silang. Yang ini tak boleh darab silang. Okay? Nampak tak yang kat sini maksud saya? Sebab kat sini saya kira saya ada 2 sebutan. Yang per ini sebab per dia panjang, dia akan duduk dalam satu sebutan. Yang ini satu sebutan. Yang ini pun satu sebutan. Jadi yang ini saya pindah ke sini, yang ini saya pindah ke sini. Okay, clear yang ini ya? Yang ni tadi saya dah kembangkan awal-awal. So, apa kita buat dekat sini? Ini dalam satu kawasan ni. Dalam satu kawasan saya kata kita boleh buat samakan penyebut. So, yang ini darab 2. So kat atas ini bukan sebutan, ungkapan. Always kena kurungan darab 2. So apa kita boleh dapat darab 2? Yang ini 2T darab 2, 4T. Tolak 8. Perkan dengan 4. Tolak lagi 3T/4 sama dengan negatif 1. Okay. So sekarang ni kat belakang dia adalah sebutan, no problem. Kita terus boleh gabungkan terus. Kalau belakang ni ungkapan je yang ada problem sikit, kena tambah kurungan. Depan ni 4T tolak 8. Tulis je. Tolak 3T. Perkan dengan 4 yang panjang sama dengan negatif 1. So 4T tolak 3T dapat T tolak 8/4 sama dengan negatif 1. So siapa lagi nak pindah? Faham ke tak ni? Saya teruskan je, saya anggap awak faham. Faham ya? Okay, so sekarang kita pindah siapa ni? 4. Kita pindah 4. T tolak 8 tinggal. 4 akan jadi negatif 4. Sama dengan negatif 4 buat apa dengan 8? Tambah 8. Tambah 8. Jadi T dapat berapa tu? 4. Tambah 4. Hukum indeks cakap apa?
3/4. Saya ambil ni. Sama je 18. Maknanya asas dah sama. Kedudukan tu kita nak tengok. Okey. Kalau saya kata 2, tak nak 2 lah. Okey, bolehlah 2 lah. 2 kuasa 1/2 dia sama juga dengan yang atas ni adalah 2 kuasa 1. 2 ni akan jadi punca kuasa 2. Kalau saya kata 3 kuasa 3/4 akan sama juga dengan 3 kuasa 3 punca kuasa, betul lah. Punca kuasa 4. So, kalau dia tulis macam ni, macam mana nak tulis 18? Kat mana? 3 kat 18 kat dalam dah, confirm. Jadi 3 kat mana, 4 dekat mana? Siapa kat dalam, siapa kat luar? 3 kat dalam. 3 kat dalam, 4 kat luar. Jadi sekarang ni dia kata N duduk dalam. Jadi N sama dengan 3. M sama dengan 4. Jadi kita ada A. Okey, 3 kuasa 4 darab 5, 1/2 perkan dengan 15, 3. So, ada kuasa 2. So, apa kita nak buat? Yang 15 ni kita boleh kecilkan jadi 3 darab 5 kan? 3 darab 5. So, maknanya 3 kuasa 4 darab 5 kuasa 1/2 ni per dengan 3 darab 5. Tapi kita kena buat kurungan lah sebab kita dah pecahkan kepada 2. Maknanya kuasa 3 kat situ. So, kuasa 2 masih sama. Okay, kuasa 2 ni saya biarkan last lah. So, apa kita boleh buat? Ini juga sebenarnya 3 kuasa 3. Bila dia duduk dalam kurungan, maknanya 3 kuasa 4, 5, 1/2 perkan dengan 3 kuasa 3 darab 5 kuasa 3. Masing-masing kena sama. Oh, ni 3. Oh, okey. Sebab 3 ni kuasanya untuk 3, 3 ni juga kuasa untuk 5. So apa kita buat? Kita just gunakan untuk asas yang sama. Asas yang tak sama kita biarkan saja. So bila bahagi maknanya asas bahagi, indeks dia tolak. Maknanya 3, 4 tolak 3 darabkan dengan 5, 1/2 tolak 3. Kurungan 2. So yang ini 3 kuasa 1 darab 5 berapa tu? Kuasa berapa tu? 1/2 tolak 3. 1/2 tolak 3. Bentuk pecahan tak wajar. 4. 4. Apa 4? 5/2. 5/2 ada balik. Iya ke? Negatif 5/2. Kuasa 2. So yang ini pun mesti kena pergi darab kat dalam. Pergi darab kat dalam. So 3 kuasa 1, 1 ni akan darab dengan 2, dia akan jadi 3 kuasa 2. Darabkan dengan 5/2 darab 2 dapat 5. Negatif kan? Negatif. So ada tak jawapan dia? Ada, C.